Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak Tu Lean. Kita sikit lagi nak masuk tahun baru 2022, tapi adakah badan korang masih berlemak, masih boroi, masih gemuk? Jangan risau, sebab sempat je kalau korang nak buang lemak, nak kurus, nak buang korang punya boroi dengan program Lemak Tu Lean. Program yang kita buat secara virtual, bermakna korang boleh buat dekat mana-mana saja, tak ada komitmen masa, tak ganggu korang punya rutin kerja. Dan kita juga tak guna apa-apa alat, tak guna apa-apa produk, apa-apa ubat. Semua kita buat secara semula jadi. Metod Lemak Tu Lean juga adalah sangat-sangat efektif dan memberikan kesan yang sangat pantas. Korang dapat rasa perubahan, korang boleh nampak perubahan seawal 7 hari. Dan lebih daripada 6,000 orang dah pernah menyertai program Lemak Tu Lean dan alhamdulillah sukses rate kita adalah 100%. Tak ada lagi orang yang gagal. Ini adalah sesi terakhir kita sebelum masuk ke tahun 2022. Kita hanya ada 2 batch sahaja. Yang paling penting, ini adalah program dan metod yang paling murah dengan hanya RM89 saja. Special untuk sesi yang terakhir untuk tahun ni, korang boleh dapatkan diskaun istimewa, masa terhad, slot terhad. Jadi jangan terlepas, join sekarang Lemak Tu Lean. Takkan korang nak bawa korang punya boroi, korang punya lemak tu pergi ke tahun depan. Tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk daftar sekarang dan jom join program Lemak Tu Lean. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat datang, selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia yang disayangi oleh rakyat Malaysia, iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya berdu, let's go. Come on yo. Check it out. Nampak keras. Hari ni aku nak cakap sikit lah pasal benda yang tiba-tiba yang macam tak viral sangat, tapi macam pelik. Kenapa benda ni macam senyap je? Pelik jugalah kan. Kenapa benda ni macam senyap, macam semua macam buat kan. Sedangkan benda ni sangat-sangatlah serius. Faham tak? Sebelum tu macam biasa minta korang untuk tekan butang subscribe yang berada kat bawah ni supaya kita cepat untuk capai subscriber RM500,000 supaya aku boleh buat giveaway dekat korang. So jangan lupa tekan butang subscribe. Laju kan? Kalau korang ada Facebook, korang pergi dekat page GSC ataupun Golden Screen Cinema. Kau boleh scroll, kau tengok. GSC telah memuat naik teaser poster macam tu lah. Poster real, poster teaser ke aku tak sure. Filem daripada China yang bertajuk The Battle at Lake Changjin. Ditulis dekat situ, The Battle at Lake Changjin coming to GSC soon, maknanya akan ditayangkan dekat Malaysia lah. Bila aku tengok poster ni, ada 2 orang sedang memakai pakaian tentera, aku rasa macam something wrong dengan dia punya pakaian, macam seakan-akan baju komunis. And then bila aku buat research sikit berkenaan dengan The Battle at Lake Changjin ni, barulah aku tahu rupa-rupanya ia adalah peristiwa kemenangan tentera China semasa Perang Korea. Yang masa tu diorang berperang dengan tentera antarabangsa yang diketuai oleh Amerika Syarikat pada tahun 1950-an. Jadi apa kaitannya dengan filem ni? Filem ni diorang buat sempena meraihkan ulang tahun yang ke-100 pada tahun ini. Ulang tahun apa? Ulang tahun Parti Komunis China. Filem ni juga telah mendapat blessing ataupun telah mendapat restu daripada Parti Komunis China tu sendiri. Jadi aku nak tanyalah kepada pihak GSC, macam mana korang boleh bawa masuk filem yang meraihkan komunis, yang berkisarkan tentang komunis ke dalam negara Malaysia yang pernah berperang dengan komunis, yang kita semua tahu semasa komunis buat kacau dekat Malaysia ni, ia merupakan salah satu sejarah hitam dekat Malaysia ni. Dan kau boleh tanya semua anggota beruniform, baik polis, baik tentera, semua bila dengar je komunis ni, kita orang jadi panas hati nak mengenangkan balik penyiksaan yang telah dilakukan oleh komunis terhadap pejuang tanah air kita. Adakah GSC tak sensitif? Adakah GSC tak buat research, tak buat kajian, ataupun sekadar bawa masuk je cerita macam-macam tanpa mengkaji dulu filem tu cerita pasal apa plot dia, apa semua. Dan tak dinafikan, filem ni sebenarnya telah mendapat orang kata kutipan hampir 900 juta USD pada tahun ini dan telah meletakkan filem ni sebagai filem bukan Inggeris yang mendapat kutipan tertinggi dalam sejarah. Jadi adakah GSC bawa masuk cerita ni disebab nak meraih keuntungan semata-mata? Dan yang aku pelik juga, okey, apa prosedur nak bawa filem daripada luar masuk ke negara Malaysia? Sebab kau fikir sendirilah, filem yang sememangnya tak layak untuk ditayangkan dekat Malaysia ni boleh masuk buta-buta macam tu je, yang bakal ditayangkan siap dah bubuh poster apa semua. Yelah, peliklah juga kan. Tak pernah pula terlepas
lepas masuk filem-filem yang ada blue ke, ada benda-benda yang ganas-ganas ke. Tahu aku banyak je filem-filem yang di-ban dekat Malaysia disebabkan ada unsur macam politik ke, ada unsur keganasan ke, ada unsur itu ini yang mana telah ditapis oleh Finas. Jadi aku nak tanya juga, Finas, mana Finas? Kau tak nampak ke JSC nak bawa masuk filem komunis ni? Ha? Mana Finas? Finas mana? Cerita pasal filem ni adalah filem komunis, okey. Kalau kau tengok dekat bahagian komen, dekat post yang JSC post poster filem ni, ramai je netizen dah komen, yang dah bangkang, yang dah marah, yang dah kecam, and then ada juga page-page, ada juga website-website. Contohnya Free Malaysia Today sendiri pun dah tulis berkenaan dengan filem ni mendapat kecaman dekat media sosial dan tidak sepatutnya ditayangkan dekat Malaysia. Dah beberapa hari dah, tapi sampai sekarang Finas masih tak mengeluarkan apa-apa statement. Apa ni Finas? Ha? Kepada JSC, kalau ya pun kau nak mengaut keuntungan, kau nak buat duit, ini filem ni, filem yang memang sampah lah, filem yang tak patut ditayangkan dekat Malaysia lah, komunis apa semua. Dah lah filem ni meraikan, to celebrate, okey, parti komunis China. Apa benda ni? Adakah ditayangkan sebab Malaysia ni masih lagi kuat pengaruh komunis? Dan adakah di kalangan rakyat Malaysia sendiri masih ada yang memegang ideologi sebagai komunis? Sudah. Kantoi dah tu. Kantoi. Aku rasa bukan aku je, malah rakyat Malaysia sendiri perlukan penjelasan daripada Finas, daripada JSC, dan kita nak tindakan iaitu haramkan filem ni masuk Malaysia, haramkan contohnya macam rangka promosi ke, tiba-tiba keluar iklan walaupun tak ditayangkan dekat Malaysia, tapi kadang-kadang dia keluar juga iklan yang sebelum wayang start kan, dia keluar iklan. Mungkin diorang boleh tengok dekat streaming service ke, sebab tu dia keluar iklan kadang-kadang kan kalau filem tu tak keluar wayang. Jadi aku minta, aku tuntut Finas bertindak untuk mengharamkan terus filem ni dari segi poster, dari segi promosi, dari segi penayangan. Tolong haramkan. Ini Malaysia, bukan negara komunis. Banyak lagi filem yang kalau JSC nak buat duit sangat lah, banyak lagi filem yang coming soon nak masuk dekat Malaysia. Itu pun dah boleh buat duit apa benda. Filem Venom lah, filem Spider-Man lah, filem The Eternals lah, apa semua. Banyak je boleh buat masuk. Kenapa filem komunis juga yang kau pilih? Aku tak naklah tuduh yang bukan-bukan kan. Aku tak naklah sentuh CEO JSC tu siapa. Aku tak naklah sentuh kan. Nanti Kang tiba-tiba Kang cakap aku fitnah pula. Tapi benda pelik lah kan. Out of banyak movie dekat serata dunia ni, kenapa filem komunis juga yang kau nak raikan, yang kau nak tayang, yang kau promote nak tayang dekat Malaysia ni? This is something wrong, man. Lagi sekali, aku sebagai veteran Angkatan Tentera Malaysia, aku tuntut penjelasan dan tindakan daripada Finas, daripada JSC. Macam mana filem ni boleh diplan untuk ditayangkan dekat Malaysia sampai dah ada promosi dah dekat Facebook JSC ni. Korang punya part, aku minta korang untuk share video ni, tolong report ke, tolong komen ke dekat JSC punya post yang tayang poster ni. Tolonglah buat something lah, do your part. So tolong share video ni supaya semua boleh tahu berkenaan dengan filem yang bakal ditayangkan dekat Malaysia, filem yang meraikan Parti Komunis China ni. Sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen. Mungkin tak tahu, mungkin setuju, mungkin tak setuju. Itu dah lain macam tu, tiba-tiba tak setuju pula dengan aku punya video ni. Silakan komen apa korang nak komen. Dan macam biasa, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa tekan butang subscribe, dan jangan lupa tekan butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. Yes, aku masih lagi panas. Aku masih lagi menunggu penjelasan daripada Finas dan JSC. Please buat kerja masing-masing, do your job, buatlah apa yang telah dipertanggungjawabkan kepada korang. Serius lah, macam mana boleh lepas filem ni? InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Awalkan solat, jagalah kita punya amal ibadat, jaga dosa pahala kita, selalu-selalulah baca Quran, dan kita prepare untuk nak kiamat. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye guys. See ya.